Didik TV KPM. Baik, kita telah pelajari tentang ancaman komunis di negara kita dan kita pun telah mengetahui usaha-usaha yang telah dijalankan untuk menangani ancaman komunis. Dan sekarang di segmen ini kita nak tanya pula cikgu bagaimana apakah kesan yang telah ditinggalkan oleh pihak komunis pada zaman darurat terhadap negara kita, cikgu. Okey, saya teruskanlah Mira kepada tajuk yang seterusnya. Okey. Okey, tajuk yang terakhir ni ada kaitanlah dengan soalan Mira tadi iaitu kesan zaman darurat terhadap negara kita. Okey, murid-murid, zaman darurat ini dia terbahagi kepada dua aspek, dua kesan terbahagi kepada dua aspek lah. Satu aspek politik, satu lagi adalah aspek sosio-ekonomi. Kita semua dah merasa hidup dalam pandemik masa hari itu kan. Perintah berkurung itu lebih kuranglah seperti darurat. Okey, kita tengok aspek politik. Dari aspek politik ada peningkatan jumlah warga negara. Tadi cikgu dah jelaskan. Okey, 12 juta orang Cina, 12 juta orang Cina dan 180,000 orang India telah menjadi warga negara. Itu menunjukkan pengorbanan orang Melayu untuk tujuan perpaduan. Yang kedua, penubuhan MCA atau Malayan Chinese Association. Okey, Tan Cheng Lock telah menubuhkan MCA dengan tujuan menawan hati orang Cina. Bila MCA itu ditubuhkan, itu bermaksud British beranggapan rupa-rupanya tak semua pun orang Cina tu terlibat dalam komunis. Ada juga yang tak suka komunis. Okey. Yang ketiga, mempercepatkan kemerdekaan. Maka ditubuhkan CLC. Okey ataupun Jawatan Kuasa Hubungan Antara Kaum untuk meningkatkan kesedaran politik kaum melalui penubuhan Parti Perikatan. Parti Perikatan UMNO, MCA, MIC. Okey, gabungan. Kalau ikutkan sekarang dia Barisan Nasional orang sebut. Sejak dulu panggil Parti Perikatan. Baik, cikgu. Okey, kemenangan Parti Perikatan ini meyakinkan British bahawa PTM sebenarnya dapat menewaskan komunis melalui perpaduan. Okey, dari segi aspek sosioekonomi, meningkatkan kos perbelanjaan. Okey, banyak sangat kos yang digunakan. Anggaran kos purata darurat adalah sebanyak 250,000 hingga 300,000 dolar. Okey, dan kerajaan telah membelanjakan sebanyak 10 juta dolar sebulan. Okey, atau 120 juta setahun bagi membantras komunis. Perbelanjaan 7 juta juga digunakan untuk pembangunan dekat Kampung Baru yang dipindahkan penduduk pinggir hutan tadi ke dalam kawasan Kampung Baru. Ini adalah rancangan BRICS lah. Okey, dan penderitaan. Penderitaannya yang pertama, bila ladang dan lombong jadi sasaran, maka ekonomi terjejas. Bila ekonomi terjejas, makanan tak ada, hidup penduduk mula susah. Okey, bekalan makanan dah susah, harga melambung-lambung harga dia. Tinggi. Peniaga, pengusaha kebun semua jadi sasaran peras ugut lah masa tu. Semua kena ugut. Nak dapatkan wang, sebab apa? Komunis nak dapatkan wang dan makanan daripada penduduk. Okey? Bila gagal je penuhi apa yang komunis nak, maka akan berlakulah mungkin pembunuhan. Nyawa terancam, so terpaksa bagi. Okey, penduduk juga suka bergerak dan susah dapatkan barang-barang keperluan, tidak dapat jalankan kehidupan seharian dengan bebas. Mereka terpaksa berkurung. Okey, catuan bekalan makanan menyebabkan kebergantungan kepada ubi kayu, keledek dan jagung. Dia dah macam sama seperti zaman Jepun pula. Kena tanam sendiri. Betul. Okey, dan merenggangkan hubungan kaum. Okey, Kampung Baru didominasi oleh kaum tertentu. Okey, iaitu kaum-kaum Cina ini dikumpulkan di kawasan yang sama, manakala kaum yang lain berada di kawasan pertempatan yang lain. Okey, dan pertempatan baharu ini dilengkapi dengan prasarana. Dia ada banyak kemudahan, bekalan air, bekalan elektrik, dan sehingga menyebabkan dia berkembang menjadi bandar. Kampung Baru tadi. Okey, dan orang Melayu tertinggal dekat kampung serba kekurangan. Dan kawalan ketat pasukan keselamatan dekat Kampung Baru tu menyebabkan tidak wujud interaksi. Dia sampai tahap macam tu, Mira, tak boleh nak bersosial dengan orang lain. Okey, dan ini menyebabkan hubungan antara kaum semakin renggang. Dan akhir sekali, of course lah, sudah tentunya adalah jumlah korban darurat. Okey, ramai yang terkorban lah. Anggota keselamatan, kita tengok polis ada 513, tentera 519. Okey, orang komunis pun ada juga yang terkorban dan juga orang awam. Dan darurat sebenarnya menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan kepada penduduk Persekutuan Tanah Melayu. Okey, dan akhirnya setelah banyak usaha yang dijalankan, darurat pun
ditamatkan. Baik, cikgu. Itu tentang darurat. Sekarang ni tiba masa kita nak menguji murid-murid ke, cikgu? Okey. Okey. Jom, cikgu. Saya dah tahu dah siapa. Cikgu dah tahu siapa, cikgu? Kita nak panggil. Ada seorang yang tak jawab tadi. Dipersilakan. Izzati. Apa soalan ni, cikgu? Jeng. Okey. Soalannya adalah Boleh, cikgu? Saya bacakan soalannya, cikgu. Okey. Baik, soalannya, huraikan 2 kesan darurat ke atas negara kita. 6 markah. Silakan, Izzati. 2 kesan darurat ke atas negara kita dari aspek politik ialah peningkatan jumlah kewarganegaraan. 1. Kerajaan melonggarkan syarat kewarganegaraan. Ini kerana bagi menunjukkan pengorbanan orang Melayu terhadap kaum lain bagi mewujudkan perpaduan. Okey, itu dah 3 markah, Mira. Okey, teruskan. Teruskan, Izzati. Selain itu, terdapat juga kesan sosioekonomi, aspek sosioekonomi. Aspek sosioekonomi ialah meningkatkan kos perbelanjaan. Kerana kerajaan terpaksa mengeluarkan $10 juta sebulan dan 120 hingga $120 juta setahun untuk membanteras komunis. Okey, bagus jawapan dia, Mira. Lengkap. Wow. Dapat penuh markah ni. Hebatlah, Izzati. So, kita bagi dia 6 bintang, Mira. Boleh. 6 bintang untuk Izzati. Tahniah. Baiklah, cikgu. Silakan, Okey. cikgu. Ini adalah contoh jawapannya. Okey. Baik, cikgu. Yang Izzati punya jawapan pun betul juga. Okey, tapi ini adalah contoh jawapan yang cikgu gelapkan tu adalah faktanya. Baik, cikgu. Markah itu dapat dekat situ. Ya. Nak saya baca ke, Mira? Tak apa, cikgu. Boleh? Saya kira kawan-kawan di rumah dah baca dah dah. baca. Mungkin ada yang sempat ambil gambar. Jom kita tengok soalan yang seterusnya, cikgu. Soalan yang seterusnya. Soalan yang berikutnya. Ini saya bacakan ya. Okey. Apakah kepentingan sikap berhati-hati dalam menghadapi anasir luar? Siapa, cikgu? Mereka yang patuhan ni. Silakan, cikgu. Ni kita bagi pada setiap orang kot, Mira. Boleh. Okey, kita anggap ni 4 markah ya, Mira. So, kita ada 4 orang murid yang berada dalam talian. Okey, seorang-seorang kita tanya. Okey, Izzati dulu. Nak tambah markah lah tu, Gilang tu. Silakan, Izzati. Silakan, Izzati. Bagi 1 je. Okey, antara kepentingan sikap berhati-hati dalam menghadapi anasir luar ialah menstabilkan politik negara. Betul, 1 markah. 1 bintang lah untuk dia. 1 bintang untuk Izzati. Tanya seterusnya. Okey, lagi? Terima kasih. Siapa lagi? Zikri. Silakan, Zikri. Zikri. Mike, Zikri, jangan lupa. Okey. Keamanan negara terjamin. Keamanan negara terjamin. Okey, keamanan negara terjamin. Diterima, Mira. Tahniah. So, 1 markah. Bagus, Zikri. 1 untuk Zikri. Seterusnya, Okey. cikgu. Siapa lagi? Gilang. 2 orang lagi. Okey, Gilang. Silakan, Gilang. Bagi pendapat saya pula, perpaduan rakyat di negara dapat dikekalkan. Perpaduan rakyat dapat dikekalkan. Betul? Itu adalah satu kepentingan juga. Baiklah, So, kita bagi tahniah. markah untuk Gilang. Gilang. Dan Okey. seorang lagi, Yusliana. Silakan. Oh. Okey. Silakan, Yus. Okey. Ada. Mike. Negara terjamin. Negara, keselamatan negara terjamin, cikgu. Okey, keselamatan negara terjamin. Betul, Bagus. cikgu? Betul. Wow, tahniah Yusliana. Okey, Baik, semua cikgu. jawapan itu betul sebenarnya. Baiklah, memandangkan kita dah sampai ke penghujung kelas kita, cikgu. Sedikit rumusan ringkas daripada cikgu tentang apa yang kita belajar pada hari ini. Okey, baiklah. Murid-murid yang berada dalam talian, murid-murid yang berada di luar sekarang berada di rumah. Okey, kita dah belajar mengenai ancaman komunis. Okey, apa yang mereka telah lakukan dekat penduduk, dekat pasukan keselamatan. Kita dah belajar. Kita belajar juga apa usaha-usaha yang telah dijalankan. Ada 9 usaha tadi dan ada huraian bagi setiap usaha tersebut. Baik. Usaha tersebut memang ada menunjukkan kejayaan bagi setiapnya, kecuali rundingan baling tadilah. Ya, cikgu. Dia tak berjaya. Okey, dan akhir sekali kita belajar mengenai kesan zaman darurat yang terbahagi kepada 2 aspek, iaitu politik dan sosioekonomi. Baik, cikgu. Dan bagaimana pentaksiran ataupun prestasi keseluruhan murid pada hari ini, cikgu? Oh, pada saya mereka sangat bagus dan mereka kerjasama. Okey, jawapan dia pun
Betul. Wah, tahniah kawan-kawan. Hebat semuanya. Dan cikgu, kalau mereka di rumah ingin mendapatkan pengukuhan, di mana mereka boleh layarinya? Okey, untuk murid-murid yang berada di rumah, kalau nak sekiranya nak buat nak uji diri, uji minda semua masing-masing mengenai tajuk ini, bolehlah layari portal D5 KPM. Ada banyak sangat soalan kuis-kuis di situ. Okey? Baiklah, terima kasih banyak Cikgu Murina atas kesudian berkongsi ilmu pada kami pada hari ini. Terima kasih Cikgu Jurubahasa Isyarat dan semua murid-murid yang sedang menonton. Diharapkan memberi manfaat kepada semua. Ingat, mereka yang melupai sejarah pasti akan mengulanginya. Saya Syamira Nazir, teruskan setia menimba ilmu di slot menengah atas di TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam. Didik TV KPM